Okay. Saya aku buat Hai, ni kot. Private kot. Mungkin lah. mungkin Saya lah. tak, saya okey ni okey. Ni gerak Oh, okey ni. okay. Assalamualaikum, selamat puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ke? Alhamdulillah sihat kat sini. Sihat Oh, agak lah. Sejuk kan ni. Hari ni sejuk semacam oh, sikit hari ni. oh, Ika, thank you sebab sudi live dengan majalah remaja. So, Mhm. kita nak tanyalah macam mana berpuasa di Island tu. Oh, Alhamdulillah puasa sini agak lama juga lah. Ni first time saya Mhm, puasa 18 jam kan. Sebelum ni kat Malaysia mhm, pun 13 jam. mhm, Puasa island 18 jam kira kita sahur tu pukul 3 lah. Kalau sekarang, mhm. kalau hujung bulan puasa ni pukul 2. Dia makan hari makan naik. Dan buka Oh, puasa pun sekarang pukul 9. Dan makan hari mhm. akan makan naik juga lah. Dekat pukul 10 tu baru nak buka puasa. So agak mencabar juga awal tu. Tapi bila dah lama-lama tu kita dah berasa macam apa. Dah senang lah. Dah macam mudah untuk adapt kan dengan puasa 18 jam ni. Mhm. Seronok juga lah. So boleh tak Izzuddin bagi Hmm. tahu dekat kat luar sana, Izzuddin dekat island ni ambil jurusan apa dan dah berapa tahun dekat sana? Okay. Saya berada di island ni atas tajaan MARA dan Mhm. saya ACCA, saya buat paper profesional Mhm. selama setahun saja sebenarnya. Dan saya sebenarnya baru sampai island ni tahun lepas, bulan 8 macam tu. Dan ni Mhm. adalah first time saya puasa kat sini lah. Uh, tak sampai setahun lagi dengan island. Bulan 7 ni Mhm. insyaAllah sampai setahun lah. So dekat sana ambil course apa? ACCA, dia Accountant. accounting. So so kat sana memang kalau yang course antara course yang popular course apa? Oh, kat sini yang popular ada medik. Kalau dengar RCSI ni adalah untuk budak medik, UCD, University College Dublin. Itu Mhm. semua mostly medik dan Mhm. bahagian business dan accounting lah. Uh, So kenapa dulu Izzuddin pilih Island untuk melanjutkan pelajaran? Like, dia boleh dapat green apa card Boleh kerja oh, part time macam tu semua. sebenarnya kalau ikut kisah awal saya, sebenarnya saya belajar dulu di New Zealand dulu. Belajar Mhm. accounting, belajar degree di sana. Lepas tu pulang Malaysia dan bekerja sementara dan Mara membuka peluang untuk saya lagi. Dia buka peluang Mhm. untuk semua. Saya pun apply je lah. Dan dapat juga sambung untuk buat profesional ni dalam accounting ni. So saya sambung di Island sebab Island ni ada satu tuition provider yang untuk PCCA punya pelajar. So Uh, lagi berapa tahun dekat sana? Setahun je punya. Tak lama pun. Oh, Tapi kita Mara memberi peluang kepada pelajar untuk sama ada untuk terus tinggal di sini atau akan tinggal maksudnya bekerja di sini Mhm. ataupun pulang ke Malaysia untuk khidmat di negara sendiri lah, tanah air sendiri. Oh, so macam mana kalau Hmm. macam remaja dekat luar sana nak melanjutkan pelajaran ke island, so apa yang diorang kena buat? Okay. Nak melanjut ke pelajaran negara, Alhamdulillah setakat ni Mara masih lagi membuka peluang kalau siapa yang mahu membuat SCCA macam saya ni, Mara sekarang ni membuka satu ProP ataupun program Mhm. profesional untuk siapa-siapa yang ingin melanjutkan lagi pelajaran untuk Mhm. buat master ke ataupun membuat profesional macam saya. Mara masih lagi membuka peluang di laman website dia. Mhm. Jadi mostly kita kena dengan update dengan penaja-penaja yang macam popular ni macam JPA, macam Mara. Kalau nak dapat tajaan, kalau nak dapat sini boleh tak? Tapi kena duit sendiri lah. Uh, Mhm. So macam mana pula keadaan dekat sana bila COVID-19 ni? oh, COVID-19 dah panjang cerita dia. Okay, cerita dia Mhm. macam ni lah. Sebenarnya island ni, kalau ikutkan tu, dia dah bermula awal lagi lockdown dia di sini. Mhm. Dan kalau ikutkan tu, first case kat sini kena pada 28 Februari yang lepas tu. Dan Mhm. Aiden terus melangkah untuk lockdown pada bulan Mac tu, tengah bulan Mac tu, Mhm. bagi awal daripada Malaysia. Dan tapi bila lama kelamaan ni, kes ni makin meningkat dan sekarang ni Island kalau ikutkan itu mempunyai 20,000 kes, confirm kes
dan 1,000 lebih kematian. Dan mungkin saya rasa disebabkan island punya langkah ni tak seketat seperti Malaysia. Kalau kita ikutkan macam contoh macam kita Malaysia ni kalau nak pergi beli shopping kan, nak beli shopping kena seorang je yang keluar. PKP. PKP lah. PKP Malaysia ni seorang je keluar kan. Tapi island ni tak adalah peraturan macam sebegitu sekali lah. Tak ada nak bagi tahu seorang keluar untuk beli barang. Dan island ni juga diorang ni masih benarkan untuk rakyatnya untuk exercise petang-petang hari, berjoging. Tapi dalam kawasan 2 km dalam rumah dari rumah. Jadi dia tak ada sekatan jalan raya lagi lah macam Malaysia kan. Sampai hari update berapa ramai kan. Jadi island ni tak ada macam tu lah. Dia tak ketat sangat lah. Dia tak ketat sangat lah. Dia Cuma dia akan ada satu saman. Dia ada saman. Siapa-siapa yang di berkantor ya, siapa-siapa yang disyaki jumpa kan, tak perlu gathering ramai-ramai, akan disaman lah oleh polis lah. Saman tu kenapa? Dia kena berapa? Dalam 150 euro tak silap saya. Ke 300 euro lebih kurang. So macam mana pula keadaan pelajar-pelajar Malaysia dekat island? Diorang bawa balik Malaysia ke diorang still lagi dekat sana? Okay, untuk pelajar Malaysia kan, island ni tak ada ramai sangat pelajar Malaysia tak. Sebab ramai dah pulang ke Malaysia sejak island ni umum lockdown dia. Dan Malaysia masa tu tak umum lagi. So jadi ramai yang anjakkan jadual mereka pulang ke Malaysia lebih awal. Jadi ramai yang pulang ke Malaysia lah. Dan saya masih lagi berada sini. Ada yang masih sebagian ada sini lagi. Dan sebagian ni masih lagi mempunyai kelas-kelas online. Dan yang di Malaysia pun ada kelas online juga. Macam tu lah. So sekarang Izzuddin dekat Dublin kan? So dekat dengan kedutaan Malaysia lah. Dekat lah. Dalam So selalulah pergi kedutaan Malaysia macam tu? Sebenarnya pejabat duta ni dah ditutup sebab atas arahan kerajaan island. Dia tutup pada 27 Mac hari tu. Kerajaan island so tutup semua benda dan kena kerja work from home lah. So jadi kami hanya berhubung dengan duta ni melalui Facebook page duta sendiri ataupun dari grup WhatsApp lah untuk menerima nasihat. Macam saya itu saya cuba bertanya macam mana kalau saya nak pulang ke Malaysia. Tapi mereka menasihati saya untuk terus berada di sini sehingga mendapat arahan seterusnya lah daripada pihak Malaysia supaya Malaysia tenang kembali dulu. Okay lah. Oh, okay. So, okay, so dekat island kan macam banyak tempat-tempat cantik kan. So, Izzuddin dah pergilah semua tempat? Alhamdulillah, sebelum COVID ni berlaku, saya dah jalan-jalan juga di Surut Island. Tempat-tempat yang macam seperti Cliff of Moher tu ataupun dipanggil sebagai apa? Tanjung. Bahasa Melayu ni apa? Cliff of Moher ni macam tempat yang attraction yang paling popular di island ni. Dan saya juga pergi ke Dublin Zoo tu. Dia macam mana zoo dia paling besar kat sini. Itu Phoenix Park. Di mana rusa-rusa ni dia macam freely bergerak. Kita boleh pergi dekat dengan dia. Macam tu lah. Dan sangat menarik lah di sini island ni. Oh, so sekarang kalau macam keadaan sekarang memang tak ada orang lah tempat-tempat macam tu? Ke still ada orang lagi? Sekarang ni memang ada sikit tapi tak ramai lah. Dia semua orang keluar ni hanya tujuan untuk membeli barang ataupun tujuan-tujuan untuk kerja-kerja yang macam construction. Itu ada. Tapi kalau semua maksudnya kosong lah. Bandar island yang selalunya ramai orang, kalau saya tengok footage tu memang kosong lah jalan ni. So macam pematuhan diorang dekat sana macam mana? Kalau dekat Malaysia kan macam ada je yang keluar tapi sikit lah. Kalau dekat island tu macam mana? Dia punya masyarakat dia patuh betul tak dengan arahan kerajaan dia? Saya tak nak kata 100% patuh. Ada juga yang melanggar, ada juga yang tak melanggar. So ada tempat tu ada baik yang buruk dia. So tapi rata-rata mostly alhamdulillah sangat
bagus lah dia orang punya ni penjagaan apa physical distancing mereka ni patut jugalah. Seperti macam kalau jogging pun, kalau saya lihat kat luar tingkap ni, kalau jogging kalau jumpa orang selisih tu, dia orang akan ambil jarak jauh sikit, macam tak nak bertemu sama-sama lah. So berbalik kepada puasa tadi kan, macam selalunya kalau buka puasa masak sendiri ke beli kat luar? Senang tak dapat makanan halal kat sana? Oh, kau puasa ada dua. Kadang masak sendiri dan kadang beli dekat ada Malaysian punya student ataupun Malaysian yang tinggal kat sini, so kita orang beli dekat dia. Dan nak dapat makanan halal kat sini, alhamdulillah kedai-kedai halal pun masih lagi buka lagi dan senang nak dapat ayam, daging semua ada. Mostly kita orang masak sendiri kan, nak jimat sikit. Kalau rasa macam nak makan rindu masakan Malaysia ni, kita order lah macam nasi kerabu, si dagang. Lepas tu cost living kat sana macam tinggi tak? Living cost dia? Cost living sini agaklah tinggi juga lah. Kalau contoh saya bagi contoh, bilik saya, bilik 2 orang, harga 800 sebulan, 800 euro bersamaan dengan 2,800 macam tu lah. Something like that lah. So, tapi iaitu bayar sendiri ke Mara yang uruskan? Mara hanya bagi allowance dan kita ni kena uruskan duit sendiri. Uruskan lah. Okay. So sepanjang COVID-19 ni kelas memang tak ada ke? Ke buat kelas online? Alhamdulillah college dah ambil inisiatif awal-awal. Jadi diorang dah bagi tahu dekat student pelajar-pelajar ni untuk semua pembelajaran melalui online. Dan pensyarah pun, lecturer pun akan upload video-video pengajaran diorang dalam satu website ni. So kita orang akan susun masa kita orang sendiri untuk lihat video-video lecturer kita orang. Dan boleh susun masa sendiri lah masing-masing. Dan bila ada persoalan, boleh tanya email. Macam tu lah kita orang berinteraksi dengan lecturer kita orang kat sini. Dan ada student juga exam hujung bulan ni secara online juga lah. Persatuan rakyat Malaysia dekat sana macam aktif tak? Alhamdulillah kat sini, persatuan-persatuan kat sini masih lagi aktif, seperti ISMA UKIA, PPII, Persatuan Pelajar Islam Dublin sini pun masih lagi aktif sebab macam diorang ada buat macam collecting duit untuk bagi makan-makan dekat orang student dan buat tadarus online, ada yang buat ceramah online semua tu. Bagus, memang masih lagi aktif lah tapi secara online lah semua.